Kisah yang akan saya kongsikan hari ini adalah sebuah episode yang sungguh luar biasa. Di sebuah negara di Amerika Selatan, ada seorang wanita muda yang menerima gaji bulanan setara 1.500 ringgit Malaysia sambil bekerja sebagai pegawai polis dan pekerja sambilan di sebuah salon rambut. Namanya Luisa. Dia bekerja siang dan malam demi keluarga yang terbeban hutang akibat bil perubatan ibunya, tetapi masa depannya kelihatan kelam. Kemudian, takdir membawanya bertemu dengan seorang lelaki dari Malaysia. Pertemuan mereka hanya berlangsung selama sebulan, tetapi tempo singkat itu telah mengubah hidup Luisa sepenuhnya. Walaupun mendapat tentangan hebat daripada ibu bapanya, Luisa nekat mengembara ke Malaysia, sebuah negara di seberang dunia, tanpa berpikir panjang. Pengalaman yang dilaluinya di Malaysia adalah sesuatu yang tidak pernah terbayang olehnya. Dan beberapa tahun kemudian, apakah sebabnya ibu bapa Luisa menitiskan air mata di lapangan terbang ketika melawat Malaysia? Sekarang, mari kita mulakan kisah yang mengharukan ini. Langganan, tanda suka, dan notifikasi daripada Anda semua adalah sumber kekuatan yang besar bagi saya. Nama saya Luisa. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Buenos Aires, Argentina. Pada usia 22 tahun, saya akhirnya berjaya mencapai impian saya untuk menjadi seorang pegawai polis. Selama 3 tahun, saya belajar separuh mati. Saya tidak dapat gambarkan betapa gembiranya ibu bapa saya apabila saya lulus peperiksaan. Ayah menepuk bahu saya dan berkata dia bangga dengan saya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pada hari saya menerima gaji pertama, saya terkejut. Gaji saya hanya setara dengan Rm1.500. Saya tidak percaya inilah gaji bulanan seorang penjawat awam. Rakan-rakan sekerja di balai polis juga mengalami nasib yang sama, tiada seorang pun yang merungut. Ini karena semua orang menganggap ia adalah perkara biasa. Saya memutuskan untuk menjadi pegawai polis demi ibu saya. Ibu saya jatuh sakit teruk pada tahun saya tamat sekolah menengah. Beliau dimasukkan ke hospital akibat komplikasi diabetes, dan kos rawatannya sangat tinggi. Sistem perubatan di negara kami tidak teratur, jadi kami terpaksa meminjam uang daripada saudara mara untuk membayar bil hospital. Itu pun tidak mencukupi, dan kami terpaksa meminjam daripada Ahlong. Ayah saya mengusahakan sebuah kedai runcit kecil, tetapi perniagaannya tidak menentu, ekonomi negara kami sentiasa bergolak. Barang yang semalam berharga 1.000 peso, hari ini boleh menjadi 1.500 peso, itu adalah perkara biasa. Sebaik sahaja orang menerima gaji, mereka akan segera menukarkannya dengan barangan. Ini karena nilai uang terus jatuh jika disimpan. Saya tidak dapat menampung kehidupan dengan gaji sebagai pegawai polis sahaja. Jadi, pada waktu malam, saya bekerja di sebuah salon rambut di kawasan Kejiranan. Ia adalah kerja mudah seperti mencuci dan mengeringkan rambut. Pemilik salon itu seorang yang baik hati. Dia tahu tentang keadaan saya dan coba memberikan saya waktu kerja sebanyak yang mungkin. Ada hari saya bekerja di balai polis dari jam 6 pagi hingga 3 petang, kemudian bergegas ke salon dan bekerja sehingga jam 10 malam. Saya sampai di rumah selepas tengah malam. Selepas mandi dan tidur, jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Saya tidur selama 2 jam, kemudian bangun semula dan pergi ke balai polis. Kehidupan seperti ini berlanjutan selama lebih setahun. Rakan-rakan saya cemburu karena saya seorang penjawat awam, tetapi saya tidak mampu tersenyum. Apa gunanya menjadi penjawat awam seperti ini, pikir saya. Walaupun ketika memakai uniform polis dan meronda di bandar, saya tidak nampak masa depan. Saya hanya terfikir, 10 tahun dari sekarang pun, saya mungkin masih akan menerima gaji Rm1.500 sambil bekerja di salon rambut. Suatu hari,
Seorang senior di balai polis berkata kepada saya, "Luisa, kenapa kau hidup susah payah macam ni? Hidup sajalah sambil lewa. Lagipun, tiada apa yang akan berubah." Mendengar kata-kata itu, hati saya rasa seperti hendak pecah. Senior itu sudah 15 tahun menjadi polis. Selepas 15 tahun bekerja, gajinya hampir sama dengan saya. Kenaikan pangkat juga hampir tiada. Malam itu, dalam bus pulang dari salon, saya menangis. Saya menangis sambil memandang keluar tingkap agar tiada siapa yang perasan. Saya tidak perlukan penghormatan. Saya hanya mahu hidup biasa tanpa hutang. Saya mahu tidak perlu risau tentang sewa rumah setiap bulan, dan mahu membeli barang di pasar raya tanpa melihat tanda harga. Itulah impian saya. Saya coba untuk tidak menunjukkan kesusahan saya kepada ibu bapa. Ibu masih perlu mengambil obat, dan ayah pula keletihan menguruskan kedai. Saya pikir, jika saya rebah, keluarga kami akan musnah. Jadi, saya sentiasa tersenyum. Sekurang-kurangnya di rumah, saya coba untuk kelihatan ceria, namun, setiap kali saya melihat cermin, wajah saya kelihatan asing. Wajah seorang gadis berusia 23 tahun kelihatan letih seperti wanita berusia 30-an. Kedutan mula muncul di bawah mata, dan rambut saya banyak gugur. Rakan-rakan saya kelihatan jauh lebih ceria dan cantik, saya rasa seperti ketinggalan seorang diri. Setiap malam saya berdoa, "Tuhan, tolonglah berikan saya satu peluang. Peluang untuk keluar dari kehidupan seperti neraka ini. Saya telah bekerja keras. Saya tidak pernah bermalas-malasan. Kenapa hidup saya begitu sukar? Adakah saya telah melakukan sesuatu yang salah?" Tiada jawaban yang saya terima. Namun, doa saya akan segera dimakbulkan, dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ia akan berlaku seminggu kemudian. Malam itu adalah malam Jumat. Selepas selesai kerja di salon, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saya perlu berjalan kaki kira-kira 10 menit ke perhentian bus, jalanan sunyi sepi. Kadang-kadang, orang mabuk lalu lalang, dan dari jauh kedengaran anjing menyala. Saya berjalan terhuyung-hayang karena terlalu letih. Hari itu, kaki saya terasa sangat lemah. Saya berdiri sepanjang pagi di balai polis, dan berdiri lagi sepanjang masa di salon. Tumit kasut saya sudah haus dan berbunyi setiap kali saya melangkah. Perhentian bus mula kelihatan. Hampir sampai, pikir saya. Pada ketika itulah, tiba-tiba saya terdengar bunyi berkeriut di atas kepala. Saya mendongak dan melihat sebuah papan tanda besi lama bergoyang-goyang. Mungkin skrunya telah longgar, ia berayun kuat ditiup angin. Secara naluri, saya merasakan bahaya, saya perlu mengelak dengan cepat. Tetapi badan saya tidak menurut kata. Saya terlalu letih dan lambat bertindak balas. Papan tanda itu semakin condong, dan saya hanya berdiri kaku memandangnya. Tepat pada saat itu, seseorang menarik lengan saya dengan kuat. Saya terjatuh ke tepi, dan serta-merta terdengar bunyi dentuman kuat di belakang saya. Papan tanda itu telah jatuh. Ia jatuh tepat di tempat saya berdiri tadi. Jika saya tidak mengelak, saya pasti akan cedera parah. "Awak, oke?" Seorang lelaki yang tidak dikenali bertanya dalam bahasa Inggris dengan pelat Asia. Saya boleh berbahasa Spanyol dan Inggris, jadi saya menjawab dalam bahasa Inggris. "Terima kasih banyak. Kalau bukan karena awak, saya pasti dalam bahaya." Lelaki itu fasih berbahasa Inggris. "Syukurlah. Mesti awak terkejut." Barulah saya dapat melihat lelaki itu dengan jelas. Dia seorang lelaki dari Asia Timur, mungkin dari Malaysia atau Singapura. Ketinggiannya sederhana dan dia memakai cermin mata. Dia membawa beg galas, kelihatan seperti seorang pelancong. Umurnya sekitar 27 atau 28 tahun. "Nama saya Daniel,"
saya dari Malaysia." Dia menghulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya menyambutnya, "Saya Luisa, saya orang sini, terima kasih sekali lagi." Tepat pada masanya, sebuah bus tiba di perhentian. Saya terpaksa menaiki bus itu. "Itu bus saya," kata saya. Daniel juga bersedia untuk menaiki bus yang sama. Saya pun dalam perjalanan pulang ke hotel. "Boleh saya naik bersama?" Kami menaiki bus bersama-sama. Sementara menunggu di perhentian bus, kami mula berbual. "Ini kali pertama awak ke Buenos Aires?" saya bertanya. Daniel mengangguk, "Ya, saya baru sampai hari ini. Saya merancang untuk mengembara di Amerika Selatan selama sebulan, dan Buenos Aires adalah bandar pertama." "Sebulan, lama betul cuti awak," kata saya, terkejut. Daniel tersenyum, "Syarikat bagi saya cuti rehat. Jadi saya ambil peluang ini untuk melawat Amerika Selatan yang sudah lama saya ingin lawati." Saya berasa cemburu. Syarikat yang memberikan cuti selama sebulan pastilah sebuah syarikat yang hebat. Bus tiba dan kami naik bersama. Bus itu lengang. Kami duduk bersebelahan di tempat duduk belakang. Daniel melihat keluar tingkap dan berkata, "Walaupun sudah malam, masih ramai orang ya?" Saya menjawab, "Ramai yang masih bekerja waktu begini. Macam saya." "Luisa kerja apa?" Daniel bertanya. "Pegawai polis," jawab saya. Daniel kelihatan terkejut. "Betul ke? Kalau begitu, kenapa awak naik bus seorang diri waktu begini?" Saya teragak-agak sejenak. Tetapi entah kenapa, saya rasa ingin berterus terang dengan Daniel. Gaji polis saja tak cukup untuk hidup, jadi saya bekerja di salon rambut juga. Saya baru habis kerja di salon dan dalam perjalanan pulang, riak wajah Daniel menjadi serius. Meski penat, dia tidak bersimpati, tetapi kelihatan benar-benar coba memahami. Saya tersenyum pahit. "Sudah biasa, sudah lebih setahun saya hidup begini." Kami terus berbual. Daniel bertanya tentang tempat-tempat menarik di Buenos Aires, dan saya memberitahunya semua yang saya tahu. Dia mendengar dengan teliti dan mencatat di telepon bimbitnya. "Alangkah baiknya kalau Luisa boleh jadi pemandu pelancong saya," katanya sambil ketawa. Di dalam bus, kami secara semula jadi berkongsi cerita masing-masing. Daniel bercerita tentang Malaysia, dan saya pula bercerita tentang realiti di Argentina. Saya rasa semakin selesa. Seolah-olah kami kawan lama. Ketika bus menghampiri 3 perhentian sebelum perhentian saya bersedia untuk bangun. Daniel bertanya, "Rumah Luisa di mana?" Saya menjawab, 3 perhentian lagi. Tiba-tiba Daniel berkata, "Boleh saya belanja awak minum kopi?" Saya nak ucapkan terima kasih dengan betul sebab dah selamatkan nyawa saya. Saya melihat jam, hampir tengah malam, tetapi saya tidak mau menolak. "Boleh, tapi tak banyak kafe yang buka waktu begini. Awak tahu mana-mana tempat?" Daniel bertanya. Saya berpikir sejenak. Kalau kita turun 3 perhentian sebelum perhentian saya, ada sebuah kafe kecil yang buka sampai lewat malam. "Kalau begitu, kita turun di sana," kata Daniel. Saya terkejut. "Tapi hotel awak di mana? Tadi awak kata awak naik bus nih." Daniel tersenyum. "Hotel saya 10 perhentian dari sini, tapi tak apa. Bukan ke itu arah bertentangan. Jauh sangat," kata saya, bimbang. Daniel menggelengkan kepala. "Tak apa. Saya nak berbual dengan Luisa, nanti saya boleh naik taksi balik." Saya dapat merasakan kesungguhannya. Sanggup turun 3 perhentian sebelum hotelnya semata-mata untuk minum kopi dengan saya. Jantung saya berdebar-debar. "Betul nih tak apa?" Saya bertanya lagi. "Ya, betul," jawab Daniel dengan nada yakin. Kami turun dari bus bersama-sama di perhentian 3 stesen sebelumnya. Udara malam terasa sejuk. Sambil berjalan ke kafe, saya mengerling ke arah Daniel.
siapakah lelaki ini? Baru sejam bertemu, tetapi kenapa saya rasa begitu selesai? Dan kenapa dia sanggup pergi ke arah yang bertentangan dengan hotelnya semata-mata untuk meluangkan masa dengan saya? Kami tiba di kafe. Kafe itu hampir kosong, dan kami duduk di sudut. Saya memesan cappuccino, dan Daniel memesan cafe latte. Apa pandangan awak tentang Argentina? Saya bertanya dahulu. Daniel berpikir sejenak, kemudian berkata dengan berhati-hati, sejujurnya, ada bahagian yang agak menakutkan. Orang di sini ramah, tapi saya dengar tahap keselamatannya membimbangkan. Bila berjalan di bandar, saya rasa agak gemetar. Saya tersenyum pahit. Betul tuh, walaupun saya polis, sejujurnya keselamatan negara kami tidak begitu baik. Terutama pada waktu malam, kena lebih berhati-hati. Daniel mengangguk. Kalau begitu, kenapa Luisa berjalan seorang diri? Bahaya, kan? Saya menjelaskan keadaan saya dengan lebih terperinci. Tentang hutang bil hospital ibu, tentang gaji polis yang hanya setara Rm1 1.500. Daniel mendengar cerita saya tanpa menyampuk. Dia hanya mengangguk sambil mendengar. Bagaimana pula dengan Malaysia? Saya bertanya. Daniel teragak-agak sejenak, kemudian berkata, Malaysia pun bukan sempurna. Persaingan sengit dan banyak tekanan. Tapi sistemnya lebih stabil. Gaji dibayar tepat pada masanya, dan bil hospital kebanyakannya ditanggung oleh insurans atau sistem kesehatan kerajaan. Kata-kata itu membuatkan hati saya tersentak. Gaji dibayar tepat pada masa terasa begitu asing. Kadang-kadang gaji kami tertangguh 1 atau 2 bulan dengan alasan budget kerajaan tidak mencukupi. Bil hospital ditanggung insurans pula seperti cerita dongeng. Kami berbual sehingga jam 2 pagi. Daniel memberitahu dia seorang jurutera, hanya jurutera biasa. Dia berkata dia mahu mengembara di Amerika Selatan selama sebulan untuk memikirkan semula tentang hidupnya. Esok awak ada masa? Daniel bertanya, saya tak biasa dengan Buenos Aires. Saya nak minta awak jadi pemandu pelancong. Tentulah saya akan bayar upahnya. Saya teragak-agak. Esok hari Sabtu, saya tidak perlu bekerja di balai polis, tetapi saya ada kerja di salon rambut. Namun, entah kenapa saya tidak mau menolak, saya selesai berbual dengan Daniel. Dia mendengar cerita saya dengan serius dan tidak bersimpati, sebaliknya coba memahami. Baiklah, kita jumpa jam 10 pagi esok, jawab saya. Dalam perjalanan pulang, saya berasa aneh, gembira, tetapi juga risau. Kenapa hati saya begitu terpaut pada lelaki yang baru saya kenal hari ini? Saya menggelengkan kepala. Dia akan pulang ke Malaysia sebulan lagi, jangan menaruh harapan, saya menasihati diri sendiri. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal daripada biasa. Saya mandi, dan mencari pakaian di dalam almari. Tiada pakaian yang sesuai, hanya uniform polis dan kemeja T lama yang saya pakai di salon. Akhirnya, saya memilih seluar jin yang paling elok dan kemeja putih. Ibu sedang membuat kopi di dapur. Luisa, nak kemana hari ini? Jumpa kawan, tanya ibu. Saya berbohong. Jika saya beritahu saya akan berjumpa dengan lelaki Malaysia, ibu pasti akan risau. Tempat pertemuan kami adalah sebuah dataran di pusat bandar. Saya tiba 10 menit lebih awal. Daniel sudah pun berada di sana, dia memegang 2 cawan kopi. Saya pikir awak mungkin belum sarapan, katanya sambil tersenyum dan menghulurkan kopi kepada saya. Saya terharu. Saya tidak pernah bertemu lelaki yang begitu prihatin. Terima kasih. Berapa harganya? Saya coba mengeluarkan dompet, tetapi Daniel menahannya. Tak apa. Anggap saja ini bayaran untuk pemandu pelancong. Saya berasa segan tetapi menerimanya. Kami mula-mula pergi ke tempat pelancongan yang terkenal.
Kami melihat bangunan-bangunan berwarna-warni di daerah Labocha. Daniel mengambil banyak gambar. Dia mengajak saya bergambar bersama, dan kami mengambil beberapa keping gambar. Dalam gambar itu, wajah saya kelihatan ceria buat pertama kalinya setelah sekian lama. Labocha adalah salah satu tarikan utama di Buenos Aires. Jalan Caminito dipenuhi dengan bangunan yang dicat dengan warna-warna terang, terdapat juga penari-penari tango. Daniel kelihatan kagum dan mengambil gambar. "Tempat ini cantik sungguh," katanya. Saya tersenyum dan menjawab, "Semua pelancong cakap macam tuh. Tapi orang yang tinggal di sini hidup dalam kesusahan. Ia hanya kelihatan indah dari luar." Daniel memandang saya. Luisa sentiasa berpikir secara realistik, ya. Saya mengangkat bahu. Sebab itulah realitinya, cerita-cerita indah hanya untuk pelancong. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Daniel mencari sebuah restoran. Ia adalah sebuah restoran steak asado. Bukan restoran mewah, tetapi kedai yang bersih dan sering dikunjungi penduduk tempatan. Asado di sini terkenal. "Awak mesti coba," saya mengesyorkan. Melihat menu, Daniel berkata, "Pesanlah apa sahaja yang Luisa suka." Saya belanja. Saya menolak. "Tidak, biar saya bayar. Ini negara saya." Daniel tidak memaksa. "Kalau begitu, kita kongsi separuh-separuh." Kata-kata itu melegakan saya. Dia menjaga maruah saya. Kami memesan asado. Daging yang dibakar di atas arang dihidangkan, dan baunya sangat harum. Daniel mencoba sedikit dan kelihatan kagum. Sedapnya. Semasa membayar, Daniel membayar tepat separuh. Dia tidak coba membayar lebih. Saya berasa hairan. Biasanya lelaki akan coba menunjuk-nunjuk di hadapan wanita dan membayar semuanya. Tetapi Daniel berbeza. "Kenapa awak nak bayar separuh-separuh?" Saya bertanya. Daniel menjawab dengan serius, "Saya tak nak Luisa rasa tak selesa, awak seorang yang kuat harga dirinya. Kalau saya bayar semua, awak mungkin akan rasa terhutang budi." Saya terkejut. Bagaimana lelaki yang baru saya kenal sehari boleh memahami saya dengan begitu baik? Memang benar. Saya seorang yang kuat harga diri. Walaupun miskin, saya tidak mau menjadi pengemis. Daniel faham akan hal itu. Pada sebelah petang, kami pergi ke kedai buku. Daniel suka membaca buku. Di sana, dia menemui buku terjemahan Spanyol karya seorang penulis Malaysia. "Wah, buku dari Malaysia pun ada di sini," katanya. Kelihatan teruja. Saya juga mengambil buku itu. Sastra menarik ke? Ya. Akhir-akhir ini, penulis Malaysia mula mendapat pengiktirafan antarabangsa, kata Daniel dengan bangga. Saya teringin membeli buku itu, tetapi selepas melihat harganya, saya meletakkannya kembali. Terlalu mahal. Daniel seolah-olah perasan, "Nak saya hadiahkan." Saya menggelengkan kepala. Tak apa, tetapi dalam perjalanan ke kaunter, Daniel mengambil buku itu. Saya coba menghalangnya, tetapi dia sudah pun membayarnya. "Ini hadiah, nanti baca dan ingatlah tentang Malaysia." Saya tidak dapat berkata apa-apa. Hanya mampu mengucapkan terima kasih. Menjelang petang, kami duduk di sebuah kafe. Daniel bertanya dengan berhati-hati, "Luisa, awak nak tinggalkan Argentina?" Saya menjawab dengan jujur, "Iya, setiap hari saya pikir tentang itu, tapi kemana saya boleh pergi? Saya tiada uang, tiada visa." Daniel mengangguk. "Kalau ada peluang, awak nak pergi kemana?" Saya berpikir sejenak. Tempat yang selamat, tempat yang saya tak perlu takut berjalan seorang diri pada waktu malam. Tempat di mana gaji dibayar tepat pada masanya dan tak perlu risau tentang bil hospital. Malaysia adalah tempat seperti itu, kata Daniel. Bukan sempurna, tetapi sekurang-kurangnya keselamatan asas terjamin. Seorang wanita boleh pergi ke 7,11 seorang diri pada pukul 12 malam tanpa rasa takut.
Saya tidak percaya. Betul ke? Daniel mengangguk. Pada hari kedua, kami meluangkan masa bersama lagi. Setiap kali Daniel memberi tip, dia pasti akan meminta resit. Apabila menaiki taksi, dia akan memeriksa meter. Saya bertanya, kenapa awak begitu teliti? Daniel menjawab, di Malaysia, itu perkara biasa, mengira dengan tepat adalah satu cara menghormati satu sama lain. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam pada saya. Di sini, bersikap sambil lewa adalah kebiasaan. Baki yang kurang sedikit pun kami biarkan, dan resit jarang diberikan. Tetapi Daniel melakukan semuanya dengan tepat. Pada hari ketiga, saya menunjukkan kepada Daniel tempat kegemaran saya. Sebuah taman kecil di tepi sungai, tidak ramai orang dan suasananya tenang. Kami duduk di bangku dan memandang sungai. Apa impian Luisa? Daniel bertanya. Saya tersenyum pahit. Impian? Apa gunanya ada impian, bukannya akan tercapai pun. Daniel berkata dengan serius, walaupun begitu, kita mesti ada impian. Itulah yang membuatkan kita terus hidup. Saya berpikir sejenak. Kemudian saya berkata dengan berhati-hati, hidup biasa. Hidup bahagia bersama keluarga tanpa hutang. Itulah impian saya. Daniel memegang tangan saya. Impian itu pasti akan tercapai. Saya ingin mempercayai kata-katanya. Tetapi Daniel akan pulang ke Malaysia sebulan lagi. Kami mungkin tidak akan bertemu lagi. Kenyataan itu membuatkan saya sangat sedih. Tetapi saya tidak meluahkannya. Saya mahu menikmati saat ini. Malam ketiga tiba, kami berjalan-jalan di bandar sehingga lewat malam. Tidak banyak yang kami bualkan. Seolah-olah kami berdua ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak terluah. Saya hantar awak balik ke hotel, kata saya. Daniel berkata tidak mengapa, tetapi saya berkeras. Saya mahu bersama dengannya lebih lama. Hotelnya terletak di Bandar Lama. Siangnya ramai pelancong, tetapi malamnya sunyi. Kami memasuki sebuah lorong sempit. Lampu jalan berkelip-kelip, seolah-olah rosak. Tiba-tiba, kami merasakan kehadiran seseorang di hadapan. 3 orang lelaki muncul. Mereka kelihatan dalam lingkungan awal 20-an dan mabuk. Salah seorang daripada mereka menghampiri kami. Hei, kalau nak lalu sini, kena bayar tol. Saya menjadi cemas. Saya pernah belajar menangani situasi seperti ini dalam latihan polis, tetapi apabila mengalaminya sendiri, saya berasa takut. Daniel menolak saya ke belakangnya. Berapa? Daniel bertanya dengan tenang. 50.000 peso untuk kamu berdua, kata lelaki itu sambil ketawa. Ia adalah jumlah yang tidak masuk akal. Bagi orang seperti kami, ia adalah perbelanjaan untuk seminggu. Daniel mengeluarkan dompetnya, saya cuma ada 10.000 peso. Lelaki-lelaki itu ketawa. Kalau begitu, serahkan beg dan telepon perempuan tuh. Jantung saya berdegup kencang. Di dalam beg saya ada lencana polis, telepon bimbit juga sangat berharga bagi saya. Daniel melangkah ke hadapan. Tidak boleh, itu kami tak boleh bagi. Suaranya tegas. Lelaki-lelaki itu menghampiri dengan mengancam. Apa kau kata, berani kau? Wanita ini pegawai polis, kata Daniel dengan tegas. Apa yang kamu buat sekarang ini adalah rompakan. Balai polis hanya 10 menit dari sini. Kalau saya buat laporan sekarang, kamu semua akan ditangkap. Saya terkejut. Saya tidak paham bagaimana Daniel boleh begitu tenang. Lelaki-lelaki itu juga kelihatan keliru, mereka saling berpandangan. Pegawai polis, salah seorang bertanya dengan ragu-ragu. Daniel berkata kepada saya, Luisa, tunjukkan lencana polis awak. Dengan tangan yang menggeletar, saya membuka beg dan mengeluarkan lencana polis. Apabila melihat lencana itu, lelaki-lelaki itu berundur, celaka, polis rupanya.
Mereka berlalu pergi sambil memaki hamun. Barulah saya rasa lutut saya longgar. Daniel memapah saya. Awak oke? Tanyanya dengan risau. Saya mengangguk, tetapi air mata saya mengalir, bukan sahaja karena takut, tetapi saya juga terharu karena Daniel telah melindungi saya. Terima kasih. Kalau bukan karena awak, saya pasti dalam bahaya. Daniel memeluk bahu saya, semuanya dah selamat, semuanya dah berlalu, saya menangis di dadanya seketika, segala tekanan dan ketakutan yang terpendam seolah-olah terlepas. Selepas tenang, kami berjalan semula. Kali ini, kami melalui jalan yang lebih terang. Apabila tiba di hadapan hotelnya, saya memberanikan diri, saya tidak mahu menyembunyikannya lagi. Daniel, saya memanggilnya, ya. Dia memandang saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya suka awak, saya rasa saya cintakan awak. Mata Daniel membulat. Saya menyambung, pelik, kan? Baru kenal 3 hari, tapi saya yakin. Saya tak pernah jumpa orang macam awak. Awak faham saya, hormati saya, dan lindungi saya. Daniel memegang tangan saya. Saya pun cintakan Luisa, katanya dengan serius. Sejak pertama kali kita bertemu, saya dah tahu, inilah orangnya. Saya suka kekuatan dan kejujuran Luisa. Malam itu, kami berciuman. Ciuman yang panjang di tengah-tengah lorong. Dunia seolah-olah terhenti. Saya terfikir, layakkah saya sebahagia ini? Daniel berkata, saya akan batalkan semua rancangan perjalanan saya yang lain. Saya nak tinggal di Buenos Aires selama sebulan dan luangkan masa dengan Luisa. Saya terkejut, tapi awak tak nak lawat bandar-bandar lain. Luisa lebih penting, kata Daniel dengan tegas. Saya pilih awak berbanding pengembaraan. Saya menangis lagi. Kali ini, air mata kebahagiaan. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya tidak dapat tidur. Jantung saya berdebar-debar. Saya tidak pernah bermimpi perkara seperti ini akan berlaku dalam hidup saya. Daniel adalah orang yang memberi saya harapan. Buat pertama kalinya, masa depan saya kelihatan cerah. Sebulan berikutnya adalah masa yang paling bahagia dalam hidup saya. Daniel benar-benar membatalkan semua rancangan perjalanannya dan tinggal di Buenos Aires. Kami bertemu hampir setiap hari. Pada hari saya bekerja di Balai Polis, kami akan bertemu selepas saya habis kerja. Pada hari saya bekerja di salon, Daniel akan menunggu di kafe berhampiran. Kadang-kadang, saya nampak Daniel membaca buku sambil memerhatikan saya dari sebalik tingkap kaca salon. Setiap kali itu, hati saya terasa hangat. Daniel coba memahami seluruh kehidupan harian saya. Suatu hari, selepas saya melalui hari yang sukar di Balai Polis, Daniel memujuk saya. Luisa seorang yang hebat. Walaupun dalam keadaan yang sukar, awak tak pernah berputus asa. Saya menggelengkan kepala. Bukan hebat, cuma tiada pilihan lain. Daniel memegang tangan saya. Tidak. Hidup dengan jujur dalam keadaan yang sukar adalah perkara yang sangat susah. Luisa patut berbangga dengan diri sendiri. Kata-katanya menyembuhkan saya. Selama ini, tiada siapa yang menghargai saya, tetapi Daniel menyayangi saya seadanya. Dia memilih saya walaupun tahu saya miskin dan hidup dalam kesusahan. Apabila sebulan hampir berakhir, Daniel berkata dengan wajah yang serius, Luisa, ada sesuatu yang saya nak cakap. Kami sedang duduk di kafe tempat kami pertama kali bertemu, saya menjadi gemetar. Saya pikir dia akan mengucapkan selamat tinggal. Jom ikut saya ke Malaysia, Daniel bertanya. Saya terkeduh. Hah? Daniel menggenggam tangan saya dengan lebih erat. Kita kawin, jom ikut saya ke Malaysia dan mulakan hidup baru. Saya kehilangan kata-kata. Ia adalah lamaran yang terlalu mengejut, tapi saya seorang polis. Saya ada jawatan tetap, dan hidup saya di sini.
Daniel mengangguk. Saya paham. Ia bukan keputusan yang mudah. Saya ada ibu bapa, ada kawan-kawan. Macam mana saya boleh tinggalkan semuanya? Kata saya. Daniel tidak memaksa, pikirlah perlahan-lahan. Saya terpaksa pulang ke Malaysia, tapi saya akan tunggu, selama manapun. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Lamaran Daniel sentiasa berlegar di pikiran saya. Pergi ke Malaysia bermakna meninggalkan segala-galanya, tetapi, tinggal di sini bermakna terus hidup dalam kesusahan seumur hidup. Seminggu kemudian, Daniel pulang ke Malaysia. Semasa berpisah di lapangan terbang, saya menangis. Awak akan tunggu saya, kan? Saya bertanya. Daniel tersenyum dan menjawab, sudah tentu. Perasaan saya tak akan berubah. Selepas Daniel pergi, saya rasa kosong. Sebulan bersama terasa seperti mimpi, tetapi Daniel menghubungi saya setiap hari. Apabila saya bangun pagi, ada message daripadanya, dan pada waktu malam, kami membuat panggilan video. Macam mana hari ini? Daniel bertanya, dan saya menceritakan hari saya. Sukar, saya dimarahi oleh ketua di balai polis. Daniel memujuk saya, sabarlah sikit lagi. Tak lama lagi awak akan datang ke sini, dan hidup dengan lebih selesa. 2 bulan kemudian, saya membuat keputusan. Jika saya tinggal di sini, tiada apa yang akan berubah. Bersama Daniel, mungkin saya boleh memulakan hidup baru. Saya menelepon Daniel. Daniel, saya akan pergi ke Malaysia. Apabila saya berkata begitu, suara Daniel menjadi ceria. Betul ke? Awak betul-betul akan datang? Saya tersenyum dan menjawab, ya, kalau awak tunaikan janji awak. Saya akan siapkan semuanya. Luisa cuma perlu siapkan visa, kata Daniel. Hati saya berdebar-debar, akhirnya, hidup saya akan berubah. Tetapi, bahagian yang paling sukar adalah memberitahu ibu bapa saya. Selepas berpikir beberapa lama, pada suatu malam, saya memberanikan diri. Mak, ayah, ada sesuatu yang Luisa nak cakap. Duduk di hadapan mereka, saya berkata dengan suara yang gemetar, saya nak pergi ke Malaysia, saya dah jumpa seorang lelaki Malaysia dan kami akan berkahwin. Suasana menjadi senyap. Ayah bersuara dahulu. Apa? Ibu memandang saya dengan wajah pucat. Luisa, apa yang kamu cakapkan nih? Saya menceritakan segalanya dari awal. Bagaimana saya bertemu Daniel, apa yang berlaku selama sebulan. Tak boleh, kata ayah dengan tegas. Kamu nak ikut lelaki yang baru kamu kenal beberapa bulan ke seberang dunia, kamu dah gila ke? Ibu pula menangis. Luisa, tolonglah sedar. Macam mana kamu tahu lelaki itu orang baik? Saya sudah menjangkakan reaksi ini, tetapi hati saya tetap sakit. Daniel orang baik, dia betul-betul sayangkan dan hormati saya. Ayah menjerit. Sayang, apa yang kamu tahu tentang sayang dalam beberapa bulan? Kamu dah ditipu. Ayah, saya tak ditipu. Daniel serius. Saya coba mempertahankan diri, tetapi ayah tidak mahu mendengar. Sama sekali tak boleh. Selagi ayah hidup, ayah tak akan benarkan kamu pergi. Malam itu, saya menangis seorang diri di dalam bilik. Saya menelepon Daniel dan menceritakan keadaannya. Ibu bapa saya menentang keras. Macam mana nih? Daniel berkata dengan tenang, saya akan datang lagi sekali. Saya akan jumpa ibu bapa awak secara pribadi dan pujuk mereka. Betul ke? Tapi tiket kapal terbang mahal, kata saya, bimbang. Daniel ketawa. Untuk Luisa, apa sahaja saya sanggup buat. Saya akan tunjukkan keseriusan saya. Seminggu kemudian, Daniel datang ke Buenos Aires sekali lagi. Saya menyambutnya di lapangan terbang dengan air mata. Sanggup dia melakukan sejauh ini? Daniel mengusap kepala saya, ini perkara biasa. Luisa adalah masa depan saya.
Malam itu, Daniel datang ke rumah kami. Dia memberi salam dengan sopan di hadapan ibu bapak saya. "Selamat sejahtera, nama saya Daniel. Saya cintakan Luisa," ayah melayaninya dengan dingin. "Jadi, kaulah lelaki yang nak bawa lari anak kami." Daniel menundukkan kepala. "Iya, Pakcik, saya minta maaf. Tapi saya ikhlas mencintai Luisa dan mau bertanggung jawab ke atasnya seumur hidup." "Bertanggung jawab? Macam mana kau nak bertanggung jawab?" tanya ayah. Daniel mengeluarkan dokumen yang telah disediakannya. "Saya seorang jurutera. Ini surat pengesahan jawatan dan penyata baki akaun bank saya. Saya dah bersedia untuk pastikan Luisa dapat hidup dengan stabil apabila datang ke Malaysia." Ibu melihat dokumen itu dan terkejut. "Ini, gaji sebulan?" Daniel mengangguk. "Ya, Makcik. Ini gaji purata di Malaysia. Luisa pun boleh cari kerja kalau dah belajar bahasa Melayu." Ayah masih ragu-ragu. "Ini bukan soal duit. Macam mana kalau anak kami keseorangan dan bersedih di negara asing?" Daniel menjawab dengan serius. "Saya janji tak akan biarkan dia rasa keseorangan. Keluarga saya juga bersedia untuk menyambut Luisa. Dia tak boleh berbahasa Melayu. Macam mana dia nak hidup?" Ibu bimbang. Daniel menjelaskan, "Saya akan ajarkan. Lagipun, di Malaysia ramai juga yang boleh berbahasa Inggris dan Sepanyol. Ada juga komuniti dari Amerika Selatan. Jadi Luisa tak akan sukar untuk menyesuaikan diri." Perbualan berlanjutan sehingga lewat malam. Daniel menjawab semua soalan dengan jujur. Mungkin kerana merasakan kesungguhannya, riak wajah ibu bapak saya perlahan-lahan melembut. "Bagi kami masa seminggu," kata ayah. "Kami pun perlu fikirkan." Selama seminggu itu, Daniel datang ke rumah kami setiap hari. Dia menolong ibu membasuh pinggan dan membantu ayah di kedai. Melihat kesungguhan Daniel, ayah perlahan-lahan membuka hatinya. "Budak tu nampaknya baik juga," saya terdengar ayah berkata kepada ibu. Ibu juga mengangguk. Bertuah Luisa dapat jumpa lelaki macam tu. Seminggu kemudian, ibu bapak saya memberi kebenaran, tetapi dengan satu syarat. Selepas setahun berkahwin, jemput kami ke Malaysia. Kami nak pastikan kamu betul-betul hidup dengan baik. Saya memeluk ibu bapa saya dengan erat. "Ya." Luisa janji, Daniel juga berjanji, "Saya pasti akan jemput Pakcik dan Makcik. Saya akan tunjukkan bahwa Luisa hidup bahagia." Malam itu, saya sangat gembira. Akhirnya, hidup baru saya akan bermula. 2 bulan kemudian, saya mendapat visa dan membeli tiket kapal terbang ke Malaysia. Saya menyerahkan surat perletakan jawatan di balai polis dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik salon. Pemilik salon mengucapkan tahniah. "Luisa, hiduplah dengan bahagia." Semasa berpisah dengan ibu bapa di lapangan terbang, saya banyak menangis. "Luisa akan selalu hubungi, jangan risau." Ibu juga menangis. "Makan cukup, jaga kesihatan." Ayah hanya memeluk saya tanpa berkata apa-apa. Semasa menaiki kapal terbang, saya tidak menoleh ke belakang. Saya memutuskan untuk terus memandang ke hadapan. Daniel memegang tangan saya. "Ini permulaan yang baru." Saya mengangguk. "Iya, permulaan kita." Apabila tiba di Malaysia, saya berasa gemetar. Negara asing, lapangan terbang yang asing. Tetapi Daniel menggenggam tangan saya dengan erat. "Jangan risau, saya dah siapkan semuanya." Ibu bapa Daniel datang menjemput kami di lapangan terbang. Ibunya memeluk saya dengan gembira sebaik sahaja melihat saya. "Selamat datang." Mesti penat perjalanan jauh, ayahnya juga menyambut saya dengan mesra. "Cantik menantu kita nih." Rumah Daniel adalah sebuah apartemen yang cantik. Jauh lebih baik daripada tempat tinggal saya. "Inilah rumah kita," kata Daniel dengan bangga. Saya terharu. "Mulai sekarang, inilah rumah saya." Seminggu kemudian,
Kami mengadakan majelis perkawinan yang kecil. Hanya rakan-rakan dan keluarga Daniel yang hadir. Saya memakai pakaian tradisional Malaysia, baju kurung. Melihat diri di cermin, saya rasa seperti seorang puteri. Selepas berkahwin, saya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Setiap hari saya belajar bahasa Melayu, dan Daniel akan mengajar saya selepas pulang kerja. Pada mulanya, ia sangat sukar. Saya tidak boleh membaca tulisan Jawi atau Rumi, dan membeli belah di pasar raya pun susah. Tetapi saya terus mengalami perkara-perkara yang menakjubkan. Suatu hari, saya tertinggal dompet di sebuah kafe. Saya bergegas kembali untuk mencarinya, dan pekerja di situ telah menyimpannya dengan baik. "Cik, kami tahu Cik akan datang cari," kata pekerja itu sambil tersenyum dan menyerahkan dompet saya. "Jika di Argentina, dompet itu pasti tidak akan kembali." Hari itu, saya terkejut. Orang di negara ini sungguh jujur. Pada satu malam lain, saya perlu ke 7,11 pada jam 11 malam. Daniel sedang bekerja, jadi saya terpaksa pergi seorang diri. Saya berasa takut. Di Argentina, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Tetapi apabila saya keluar, jalanan terang benderang dan orang ramai berjalan seperti biasa. Dalam perjalanan pulang dari kedai serbaneka, hati saya terasa sebak. Inilah rasa selamat. Inilah kehidupan yang saya dambakan. Tempat di mana saya boleh berjalan seorang diri pada waktu malam tanpa rasa takut. Kehidupan yang dijanjikan oleh Daniel telah menjadi kenyataan. Selepas setahun tinggal di Malaysia, saya menjemput ibu bapa saya. Daniel menanggung semua perbelanjaan, dari tiket kapal terbang hingga penginapan. "Saya nak tunjukkan Malaysia yang sebenar kepada mereka," kata Daniel. Pada hari ibu bapa saya tiba di lapangan terbang Klia, saya sangat gembira. "Sudah setahun kami tidak bertemu." Ibu terus menangis sebaik sahaja melihat saya. "Luisa, nampak berisi sikit. Nampaknya makan cukup." Ayah pula tidak henti-henti terpegun melihat Malaysia. Negara ni bersih sungguh. Tiada sampah langsung di jalanan, saya berasa bangga. Saya dapat berbangga dengan negara pilihan saya di hadapan ibu bapa. Pada malam pertama, kami pergi ke sebuah restoran. Selepas makan dan keluar, ibu menyadari dia tertinggal beg tangannya di restoran. Alamak, ibu panik. Saya berlari kembali ke restoran, beg tangan itu masih ada di atas meja. Tiada siapa yang menyentuhnya. Pekerja di situ berkata, "Kami pikir ini milik Puan, jadi kami biarkan saja." Ibu menunjukkan riak wajah tidak percaya. "Luisa, kenapa orang di sini macam ni?" Saya tersenyum dan menjawab, "Malaysia memang macam ni." Mula-mula dulu saya pun terkejut. Ayah berkata kepada Daniel, "Daniel, negara ni memang hebat. Jauh berbeza dengan negara kita." Pada hari kedua, saya membawa ibu bapa saya ke Bukit Bintang. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, jalanan masih terang dan sibuk dengan orang ramai. Melihat gadis-gadis muda berjalan seorang diri, ibu terkejut. "Luisa, budak-budak tu jalan seorang diri," ibu bimbang. Saya menjelaskan, "Di sini selamat walaupun malam. Saya selalu berjalan-jalan setiap malam, tak pernah rasa takut." Air mata bergenang di mata ayah. "Luisa," ayah memanggil saya. "Ya, ayah." Apabila saya menjawab, ayah memegang tangan saya. "Fakta yang kamu boleh hidup tanpa rasa bimbang di sini sudah cukup membuat ayah bersyukur. Kamu telah membuat pilihan yang sangat baik." Saya menangis tersesak-sesak. Ayah telah mengiktiraf pilihan saya. Daniel di sebelah saya juga sedang mengesat air mata. Ibu turut menangis sambil memeluk kami. Ibu bapa saya tinggal di Malaysia selama seminggu. Mereka juga melawat hospital dan menaiki MRT. "Kenapa bil hospital di sini murah sangat?" Ibu terkejut.
Apabila saya menjelaskan sistem insurans kesehatan dan perubatan di Malaysia, dia lebih terkejut. Kalau di negara kita, kosnya 10 kali ganda, ayah mengeluh. Luisa, kalau sakit di sini pun tak perlu risau ya. Saya mengangguk, ya, sebab itu saya rasa tenang. Pada hari mereka pulang, ibu berkata di lapangan terbang, Luisa, hiduplah dengan bahagia. Sini dah jadi rumah kamu. Jangan risaukan kami. Ayah juga mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Daniel, tolong jaga anak kami baik-baik. Selepas ibu bapak saya pulang ke Argentina, saya semakin yakin dengan pilihan saya. Datang ke Malaysia adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Kini, saya benar-benar bahagia. Pada tahun kedua perkawinan kami, sesuatu yang luar biasa berlaku. Salah seorang rekan sekerja Daniel bekerja di sebuah stesen radio. Selepas mendengar cerita kami, dia mahu mengisahkannya dalam programnya. Cerita Luisa sangat memberi inspirasi. Boleh tak awak datang ke radio dan berkongsi cerita? Daniel bertanya. Saya berasa malu, tetapi saya bersetuju karena ia juga boleh menjadi latihan bahasa Melayu saya. Siaran radio itu adalah siaran langsung. Penyampai radio bertanya, bagaimana Anda boleh sampai ke Malaysia? Dengan bahasa Melayu yang masih pelat, saya menjawab, saya bertemu dengan suami saya dan jatuh cinta. Malaysia negara yang selamat dan baik. Selepas siaran itu, sambutannya sangat hangat. Ramai yang mengatakan mereka terharu dengan cerita saya. Seminggu kemudian, saya menerima satu email. Ia daripada sebuah syarikat yang mengekspor kandungan media Malaysia ke Amerika Selatan. Kami mendengar temu bual radio Puan Luisa. Syarikat kami sedang mencari kaki tangan untuk bahagian penterjemahan dan interpretasi bahasa Sepanyol. Adakah Puan berminat untuk datang temu duga? Saya tidak percaya. Tawaran kerja. Saya menunjukkannya kepada Daniel, dan dia juga terkejut. Luisa, ini peluang yang sangat baik. Cobalah. Semasa pergi temu duga, saya gemetar. Tetapi penemu duga sangat ramah. Sejauh mana tahap penguasaan bahasa Sepanyol Puan? Saya menjawab dengan yakin, ia bahasa ibunda saya. Saya juga boleh berbahasa Inggris. Puan suka drama atau animasi Malaysia? Penemu duga bertanya. Saya menjawab dengan jujur, selepas bertemu suami, saya banyak menonton, sangat menarik. Kawan-kawan saya di Amerika Selatan pun semua suka. Seminggu kemudian, saya menerima surat tawaran kerja. Saya melompat kegirangan, Daniel mengangkat saya, tahniah, Luisa, bagus betul. Pada hari pertama bekerja, saya gemetar. Tetapi rekan-rekan sekerja menyambut saya dengan mesra, Puan Luisa, kami dengar radio. Sangat mengharukan, ramai yang tahu cerita saya. Tugas saya adalah menterjemah drama dan program reality TV Malaysia ke bahasa Sepanyol. Saya membuat sarikata yang mudah difahami oleh penonton di Amerika Selatan. Pada mulanya sukar, tetapi kemahiran saya semakin baik. Apabila hari gaji tiba, saya menangis melihat buku akaun bank. Gaji sebulan saya lebih banyak daripada apa yang saya peroleh selama 3 tahun di Argentina. Gaji sebulan lebih daripada gaji 3 tahun, saya tidak percaya. Saya segera menghantar uang kepada ibu bapa saya. Mak, ayah, guna duit nih untuk pindah ke rumah yang lebih baik. Ibu menangis di telepon. Luisa, nih semua duit kamu ke? Saya menjawab dengan bangga. Ya, saya yang usahakan. 6 bulan kemudian, gaji saya naik lagi, syarikat mengiktiraf kebolehan saya. Saya memahami pasaran Amerika Selatan dengan baik, dan terjemahan saya tepat. Ketua saya memuji, terima kasih kepada Puan Luisa, rating penonton kita di Amerika Selatan meningkat. Setahun kemudian, saya membelikan ibu bapak saya sebuah rumah baru di Argentina. Saya juga melangsaikan semua hutang mereka.
Bil perubatan ibu juga saya tanggung. Ayah berkata di telepon, Luisa, kamu telah menyelamatkan keluarga kita. Saya menangis. Beban seumur hidup saya kini telah menjadi penyelamat keluarga. Daniel memeluk saya di sebelah. Luisa memang hebat. Rumah baru ibu bapak saya terletak di kawasan yang baik di Argentina. Mereka berbangga dengan jiran-jiran. Anak kami berjaya di Malaysia. Dia ada suami orang Malaysia. Di kawasan kejiranan, ibu bapak saya menjadi terkenal. Mereka digelar pasangan bermenantukan orang Malaysia. Rakan-rakan ibu menjadi cemburu. Wah, bertuahnya anak kamu. Kalaulah anak aku pun dapat jumpa lelaki Malaysia, malah ada seorang rakan ibu yang berkata kepada anaknya, kenapa kamu tak cari teman lelaki orang Malaysia, tengoklah Luisa tuh. Hidupnya berubah sepenuhnya. Ibu memberitahu saya sambil ketawa di telepon, Luisa, sebab kamulah mak jadi orang penting di sini. Saya berasa bangga. Saya telah membuktikan bahwa pilihan saya adalah tepat. Kadang-kadang, rakan-rakan dari Argentina menghubungi saya. Luisa, kau betul-betul suka Malaysia, ya. Aku pun nak pergi sana. Saya menjawab dengan jujur, suka. Tapi bukan mudah. Kena belajar bahasa, budaya pun lain. Tapi kalau berusaha, negara ini banyak peluang. Di syarikat, saya terus dinaikkan pangkat. 2 tahun kemudian, saya menjadi ketua pasukan untuk bahagian perniagaan Amerika Selatan. Saya mempunyai kaki tangan di bawah saya, ada orang Malaysia, ada juga dari negara lain. Suatu hari, semasa menemu duga pekerja baru, seorang wanita dari Argentina datang. Puan, saya kagum dengan Puan. Saya mahu jadi seperti Puan, katanya. Saya terharu. Saya telah menjadi contoh kepada seseorang. Pada tahun ketiga, saya menjemput ibu bapak saya ke Malaysia sekali lagi. Kali ini, mereka tinggal selama sebulan. Ayah melawat syarikat saya dan menangis. Tak sangka Luisa bekerja di syarikat sebesar ini. Ibu pula terkejut melihat rumah saya. Kami telah berpindah ke apartemen yang lebih besar. Luisa, ni semua rumah kamu ke? Saya tersenyum dan menjawab, ya. Saya tinggal dengan Daniel. Ibu bapak saya sangat menyayangi Daniel. Daniel, terima kasih banyak-banyak, kamulah yang mengubah hidup anak kami. Daniel menjawab dengan rendah diri, tidak, Pakcik, semuanya hasil usaha Luisa sendiri. Kini, saya berusia 30 tahun. Sudah 10 tahun saya di Malaysia. Apabila saya imbas kembali, ia terasa seperti mimpi. Saya yang dahulu menerima gaji 1.500 sambil bekerja di salon, kini menjadi ketua pasukan di sebuah syarikat besar. Saya juga sudah mempunyai anak. Seorang anak perempuan yang komel, namanya Sofia, dia juga ada nama Melayu, Yasmin. Yasmin belajar kedua-dua bahasa Melayu dan Spanyol. Saya bercakap dengannya dalam bahasa Spanyol, dan Daniel menjawab dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang saya bercerita kepada Yasmin. Dulu masa ibu muda, hidup ibu sangat susah, tapi ibu tak pernah putus asa. Sebab itulah ibu bahagia sekarang. Yasmin akan bertanya, ibu suka Malaysia? Saya tersenyum dan menjawab, ya, sayang. Malaysia adalah negara yang memberi harapan kepada ibu. Saya masih berjalan-jalan setiap malam. Saya suka berjalan seorang diri di sekitar kawasan apartemen. Perasaan selamat yang saya rasai 7 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Malaysia masih sama. Saya tidak mau lupa betapa berharganya dapat berjalan tanpa rasa takut. Ibu bapak saya kini hidup dengan selesa. Ibu sihat dan ayah telah menutup kedainya. Mereka hidup dengan senang hasil uang yang saya kirimkan. Setiap bulan kami membuat panggilan video. Luisa, kamu kebanggaan kami. Setiap kali ayah berkata begitu, hati saya terasa hangat.
Daniel masih menyayangi saya seperti dahulu. Bertemu dengan Luisa adalah tuah terbesar dalam hidup saya, katanya. Saya pun menjawab, saya juga. Awak yang menyelamatkan hidup saya. Kami kadang-kadang melawat Argentina. Saya mahu menunjukkan kepada Yasmin kampung halaman ibunya, berjalan di jalan-jalan Buenos Aires membangkitkan kenangan. Apabila berdiri di hadapan perhentian bus tempat saya pertama kali bertemu Daniel, saya termenung. Disinilah takdir kita bermula, kata saya. Daniel tersenyum, kalaulah papan tanda tu tak jatuh, apa agaknya jadi ya? Saya menggenggam tangannya dengan erat. Kita tetap akan bertemu juga. Kerana ini takdir. Kisah saya mungkin seperti keajaiban, tetapi ia adalah kenyataan. Kisah seorang pegawai polis wanita dari Argentina dengan gaji Rp1.500 yang menemui kehidupan baru di Malaysia. Ini bukan kisah saya seorang. Ini adalah peluang yang diberikan oleh negara Malaysia, dan hasil kepercayaan Daniel kepada saya. Kini, sambil bekerja di Malaysia, saya berpikir, syukurlah saya tidak berputus asa dengan impian saya. Syukurlah saya memberanikan diri untuk mengembara ke tempat baru. Dan yang paling penting, syukurlah saya percaya dan mengikut cinta. Kepada Anda yang mendengar cerita saya ingin katakan, hidup ini tidak dapat diramalkan. Tetapi jika Anda berani mengambil peluang apabila ia datang, hidup Anda boleh berubah, seperti saya. Saya kini benar-benar bahagia. Dan saya akan menjaga kebahagiaan ini selamanya. Bagaimana kisah hari ini? Jika Anda suka cerita ini, sila langgan, beri tanda suka, dan aktifkan notifikasi untuk mendengar lebih banyak lagi kisah.